Masuk-masuk macam Ha, masak kan. betul. Kadang-kadang macam masa bila kita masak kat rumah macam mak kita apa semua kan. Hang ni tak tunggu panas dulu. Efek lain tau. Dia ada Kita nanti bila kita masak tu, shoo. Hai semua, Assalamualaikum. Bersama saya Hadi Saleh. Untuk edisi raya tahun ni, saya nak kongsi satu resipi yang menarik untuk anda semua, resipi kegemaran orang ramai. Kita akan masak kuah kacang yang sangat istimewa, resipi daripada keluarga saya. Baik, sebelum kita mula memasak, kita akan kenal terlebih dahulu dengan bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam resipi saya kali ini. Untuk sambal ataupun orang panggil kuah kacang ni, bila kita sebut kuah kacang, mestilah kita kena ada kacang. Jadi saya gunakan kacang dalam lebih kurang 200 gram macam tu. Okey, kacang ini adalah kacang yang dah siap roasted dan tunggu untuk di blend sahaja. Untuk bahan kisar, saya gunakan buah keras, saya gunakan 2 biji bawang besar, saya gunakan 5 ulas bawang putih, saya gunakan lengkuas, halia. Kedua-duanya saiz dalam lebih kurang 1 inci macam tu. Dan kemudian kita perlukan udang kering yang telah pun siap direndam untuk memudahkan proses kita nak kisar nanti. Okey, baik. Itu untuk bahan kisar. Kemudian untuk tumisan sekejap lagi saya akan gunakan serai ketuk juga, dan sebagai pewangi kita akan gunakan daun pandan lah. Okey. Kemudian apa yang istimewanya sambal kacang saya hari ini? Okey, kita akan gunakan sedikit daging. Saya gunakan daging dalam lebih kurang 100 setengah gram macam tu. Kemudian kita perlukan cili kisar. Saya tak pakailah banyak macam ni. Okey, saya akan ambil sedikit sahaja sekejap lagi. Kemudian kita perlukan asam jawa dan kita perlukan sedikit santan dan air secukupnya. Okey, tidak sebelum tu saya terlupa. Okey, kita akan gunakan juga sedikit kicap. Okey, kita nak mula kisar kacang kita. Okey, ada yang cakap kita kena kisar terlalu halus, okey, supaya dia jadi tekstur tu cantik, smooth macam tu kan. Kalau macam saya suka dia separa halus, separa kasar, supaya kita dapat rasa tekstur kacang tu. Bila kita gigit tu akan ada rasa kacang. Jadi kacang saya yang ada dalam 200 gram ni kita akan bahagi dua, separuh kita akan blend halus, separuh lagi kita akan blend kasar. Okey, saya akan masukkan ke dalam pengisar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, kita dah blend, kita tuang. Okey. Okey, kita sambung blend lagi sehingga selesai. Okey. Okey. Nampak? Kalau kita blend halus, dia akan melekat macam ni. So, kita ambil sudu, kita keluarkan. Okey. Okey, kenapa dia melekat? Sebab kita tahu sifat kacang ni dia dah ada minyak dia. Okey. Sebab tu dia boleh melekat. Okey. Okey, kita fokus tengok macam mana keadaan kacang kita. Nampak? Okey, ada yang halus, ada yang halus, ada yang kasar-kasar macam tu. Okey, ini yang sedap ni kalau kita buat kuah kacang. Okey, kita dah selesai untuk blend kacang ni. Kita akan blend bahan kisar pula. Okey, untuk bahan kisar kita perlu untuk potong kecil-kecil lah. Kita bukan pakai heavy duty, jadi kita perlu kita bukan pakai heavy duty blender kan. So kita perlu untuk kecil-kecilkan sikit lah kita punya bahan kisar. Okey, saya kecilkan sikit halia. Okey, lengkuas. Pak, keras kan? Kalau kita mengharapkan blender sahaja, bukan senang ni.
Okey, jadi kita bantulah blender kita ni. Okey. Kemudian bawang putih. Kita kecil-kecilkan sikit. Okey. Bawang besar. Okey. Tak payah kita nak beria sangat, orang cakap kan, nak potong cantik-cantik sebab ujung-ujung kita nak blend juga. Okey, jadi kita kecilkan sahaja ikut cara masing-masing. Okey. Okey, buah keras. Okey, dah. So, kita ambil blender kita. Okey. Kita masukkan bahan-bahan yang kita dah potong tadi. Okey. Okey, jangan lupa kita punya udang kering. Okey, inilah penyedap kita sebenarnya. Okey. Bila kita gunakan udang kering, maksudnya kita dah tak perlu lagi lah nak guna bahan-bahan perasa sebab kita dah dapat rasa daripada udang kering. Okey. So, kita masukkan sedikit air untuk kita blend. Okey. Okey. Kita pun dah siap blend. Okey, ini bahan blend kita dah selesai. Kita blend. Okey. Kita ketepikan dan kita perlu untuk kemas meja sikit. Kita nak siap untuk menumis. Dah panas. Kita nampak ada buih-buih naik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh masukkan bahan kisar terlebih dahulu. Okey, untuk bahan kisar ni kita jangan membazir. Okey, kita goncang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita tumis. Kita tumiskan terlebih dahulu bahan kisar ni. Okey. Anda semua jangan risau, kita nampak memang minyak ni akan nampak macam, oh banyaknya Hadi ni masak pakai minyak. Okey, sebab kita dalam proses kita nak tumis benda berasaskan cili, benda-benda yang perlu masak lama ni kita perlu untuk pakai minyak yang lebih lah. Oh baunya, sebab bau udang kering tu, bau bawang, bau lengkuas, semua keluar. Okey. Okey, kemudian kita masukkan serai ketuk. Okey, dan kita masukkan daun pandan. Okey. Kita tumis sehingga bawang ni betul-betul dah garing. Lepas kita dah garing, baru kita masukkan cili lah. Kita dah bau daripada bahan tumisan pun dah betul-betul naik. Okey, kita bau segala-gala bau, udang kering, lengkuas, bawang, serai, daun pandan, semua kita dah bau sekarang ni. Okey, nampak pun dah kekuningan macam tu. Kita masukkan cili kisar. Okey, saya masukkan dalam 3 sudu besar macam tu. Okey. Kalau nak pedas, kita boleh letak cili padi. Ada orang buat macam tu. Tapi kalau nak, yelah, ada orang kan nak makan kuah kacang sambil hirup pun ada. Jadi kita tak payah buat pedas-pedas pun dah okey sebenarnya. Okey. Kita nak masukkan terus daging ya. Okey, kenapa kita masukkan daging sekarang? Sebab kita nak pastikan daging kita nanti empuk dan lembut bila kita makan. Okey, ini adalah kelainan resepinya. Kadang-kadang kita boleh gunakan ayam. Ada orang tak letak apa-apa, kosong saja. Tapi kalau saya memang akan letak sama ada ayam ataupun daging. Kita akan letak terus daging. Okey. Bila kita letak daging awal macam ni, nanti dia akan, cili kita ni akan pecah minyak apa semua, dan daging tu sekali akan keluar air apa semua kan. Dan automatik lah nanti kita tengok dia akan pecah minyak dan mesti dah lembut dah waktu tu. Okey, so sekarang kita biarkan sehingga bahan-bahan kita ni pecah minyak. Okey. Okey, kita tengok kita punya cili pun dah masak.
Okey, dah pecah minyak. Okey. Cantik kejadian dia. Kita masukkan kacang ke dalam kita punya masakan. Dan kita masukkan air. Kita biarkan kita punya kuah kacang ni terlebih dahulu sampai kacang ni kembang dan masak elok, dan dia akan pecah minyak sekali lagi lah. Baru kita boleh mulakan proses yang seterusnya. Okay guys, saya ada nak kongsi beberapa tips. Okay, macam mana kita nak pastikan pembelian kacang ataupun pemilihan kacang kita itu betul-betul cantik dan sempurna. Macam mana kita nak pilih kacang yang betul. Kita kena faham zaman sekarang, zaman moden ni, selain pada kita dah ada kacang yang betul-betul kacang original tu, sekarang kita juga dah ada kacang kisar. Okey, jadi kacang yang dah kisar ni biasanya kita perlu untuk hati-hati, sebab kadang-kadang ada kacang ni dah terlalu lama dekat kedai ataupun dia dah dibungkus, jadi minyak dia dah terkeluar menyebabkan kacang tu akan rasa hapak. Jadi bila kita tak bau dulu ataupun kita rasa dulu kacang tu, bila kita nak masak nanti, bila dah siap, bila kita rasa, mesti dia akan rasa lain. Saya dah pernah terkena satu ketika dahulu dan benda tu sangat memberi pengajaran kepada saya, dan saya takkan ulangilah sebab bukan senang nak buat kacang, sebab makan masa yang sangat lama, jadi kita perlu hati-hati. So sekarang kita nak tengok apa hasil daripada kita tumis sebentar tadi. Okey, saya buka sekarang. Okey, kita tengok. Nampak? Pada peringkat ni kita dah boleh tambah air. Okey, masa ni kita dah boleh pilih letaklah air, kita nak dapat kuah kacang yang banyak mana, nak pekat ke macam mana. Okey. So, kita dah tambah air. Kita letakkan asam jawa. Okey. Asam jawa ni dalam, kalau kita pakai yang segera tu mungkin dalam satu sudu besar. Kita tak perlu tak banyak sangat. Okey, kita just letak je untuk bagi rasa sikit-sikit saja. Orang Kelantan cakap buat rasa-rasa. Okey. Okey, so kita tak asam jawa. Kemudian kita letak gula Melaka. Okey. Kita akan letak 2. Okey. Kenapa kita kena letak gula Melaka? Boleh saja kita nak guna gula putih biasa. Okay, saya lebih cadangkan kita guna gula Melaka sebab nanti kita punya kuah tu dia akan lebih cantik. Dia akan berkilat elok. Okey, sebab tu kita cadangkan gunakan gula Melaka. Okey, baik. Kita tengok tadi gula Melaka yang kita masukkan dalam kita punya kuah kacang ni pun dah cair. Kita tengok warna kuah tu pun dah semakin cantik. Okey, jadi macam mana kita nak cantikkan lagi? Sekejap lagi saya akan ajar. Cuma sekarang kita nak perasakan kuah kacang kita. Okey. Kita akan letakkan garam lah. Tadi kita dah letak gula. So sekarang kita nak letak garam. Okey, baik. Saya nak letak garam kasar. Okey, ada orang cakap, beraninya masak guna letak garam kasar. Sebab pada saya, garam kasar ni sifat ataupun rasa dia lebih enak daripada kita guna garam halus. Sebab garam halus ni kita susah nak adjust, satu. Yang kedua, dia ada rasa pahit sedikit. So, kita akan gunakan garam kasar. Okey, kita masukkan lebih kurang satu sudu besar, tapi tak penuh lah. Okey, sebab kita lepas ni kita nak masukkan bahan lain. Okey. Selepas kita letak garam, kita akan masukkan kicap. Okey, kicap ni saya guna kicap lemak. Okey, jadi dia tidaklah masin dan tidaklah terlalu manis. Okey, jadi manis tu datang daripada gula Melaka tadi, masin tu datang daripada garam kasar tadi, dan lemak-lemak itu akan datang daripada kicap ni lah. So saya akan gunakan saya punya sudip, apa ni panggil? Senduk. Okey. Kita akan letak lebih kurang dalam 1 senduk sahaja untuk cantikkan warna kuah kacang kita. Okey. Okey, kita tengok kuah kacang kita dah sedikit demi sedikit dah berubah warna menjadi sedikit gelap. Okey. Minyak pun dia dah bertakung elok. Okey, kita dah dapat kepekatan yang kita nak sebenarnya dekat sini. Tidaklah kita letak kicap terlalu banyak sampai dia jadi warna hitam, tak cantik sangat pun. Okey, kita buat just nice. Ada nampak sipi-sipi hitam, tapi pada masa yang sama kita nampak merah-merah cili tu. Itu barulah cantik.
Okey, dan terakhir sekali kita akan masukkan santan pekat. Okey, dalam lebih kurang setengah cawan macam tu. Okey, untuk naikkan rasa lemak dia. So, jadi kita biarkan sekejap santan ini masak terlebih dahulu. Lepas tu nanti dia akan mula memekat. Jadi lepas tu kita dah boleh hidangkan. Okey. Saya rasa kita punya kuah kacang dah pun siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok hasilnya. Alhamdulillah, cantik betul kejadian dia. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pekat, elok. Pecah minyak, cantik. Inilah kuah kacang yang kita nak sebenarnya. Cantik sangat-sangat. Baik, memandangkan kuah kacang kita pun dah siap. Maksudnya, resipi kita untuk episod kali ini pun dah selesai. Jadi lepas ni kita nak tengok apakah padanan yang sesuai untuk dimakan bersama kuah kacang. Kita akan nantikan pada episod berikutnya. Jumpa lagi.